Oke, pelajar-pelajar semua, hari ini kita maraton video. Cigulah maraton video karena mau memastikan kalau video-video ini dapat membantu calon-calon semester 3 dalam minggu hadapan menghadapi peperiksaan semester 3. Ya, minggu hadapan ya. Jadi yang terakhir untuk video Cigu pada kali ini ialah pada hari ini atau malam ini ialah analisis data peratus. Bagaimana dalam alih bentuk komunikasi ini, bagaimana menulis jawaban untuk analisis data-data yang berbentuk peratus. Oke, dia ada berbeza berbanding dengan analisis perubahan dan analisis bandingan. Oke. Kaidah analisis untuk data peratus berbeza berbanding data-data biasa, maksudnya yang angka-angka mentah itulah. Kedua-dua analisis perubahan atau analisis bandingan boleh digunakan bergantung kepada kehendak soalan. Oke. Konten asas dalam satu perenggan jawaban untuk soalan EBK terdiri daripada idea utama, bukti, analisis data, dan alasan ataupun pengetahuan. Oke. Cikgu tunjukkan ini karena dalam jawaban dalam untuk data-data berbentuk peratus sahaja akan berbeza. Tidak semua ini ada. Oke, kita tengok ya. Ini yang asas. Dan yang keempat ini alasan pengetahuan ini memang bergantung kepada kehendak soalan bagaimana. Dalam jawaban untuk data-data peratus, analisis data ini tidak perlu dibuat. Analisis data peratus tidak perlu dibuat. Tidak data-data dalam bentuk peratus tidak boleh dibuat operasi tambah, operasi tolak. Ya, begitu ya. Kecuali yang dia minta menukarkan peratus itu kepada angka biasalah. Oke. Jadi kita tengok contohnya. Oke, apa nih? Data nilai peratus tidak boleh lompat, yaitu data mentah setiap tahun perlu dihurai dan tidak boleh dikira untuk menghasilkan analisis data. Ini operasi tambah, operasi tolak, operasi untuk mendapatkan lagi peratus perubahan tidak perlu dibuat. Ya, nilai peratus tidak boleh lompat. Bagaimana maksudnya? Oke, begini. Ini contoh. Ini semua data dalam bentuk peratus dan kita ambil contoh untuk Vietnam dan Malaysia. Kita tengok ini. Contoh jawaban, negara Vietnam dan Malaysia menunjukkan perkembangan baik ekonomi yaitu peningkatan terus KDNK benar dari tahun 2013 hingga tahun 2015. Ini adalah idea utama. Ayat kedua, buktinya ialah KDNK benar Malaysia pada tahun 2013 ialah 4,7% dan meningkat kepada 5,5% pada tahun 2014. KDNK benar Malaysia terus meningkat lagi kepada 6,0% pada tahun 2015. Ya, 15. Untuk soalan ini EP, alasan atau pengetahuan tidak wajib. Ini cuma ada 2 ayat saja. 2 ayat saja. Data pada setiap tahun dinyatakan. Oke. Tidak boleh lompat. Tidak boleh lompat 2013 saja dinyatakan dan 2015. Data 2013, 2014 dan 2015 wajib dinyatakan dalam jawaban seperti dalam contoh ini. Analisis yang biasa dilakukan dalam analisis perubahan dan analisis perubahan yaitu size perubahan tidak perlu dibuat. Oke. Tidak boleh buat operasi tolak antara data peratus. Contohnya 6,0% tolak 4,7% sebagai analisis tidak perlu dibuat.
Oke, ingat itu untuk data-data berbentuk peratus. Banyak soalan daripada dalam peperiksaan ini juga yang menggunakan data dalam bentuk peratus. Jadi, calon biarlah menguasai bahagian ini juga ya. Oke, next. Apa seterusnya? Mana sudah? Ini masih contoh lah ya. Ini contoh. Sekejap ya. Oke. Oke, ini tadi. Sama juga perlu dinyatakan ya. Setiap data ini perlu dinyatakan. Jangan skip 1 tahun. Semua data dalam setiap tahun perlu dinyatakan bagi data berbentuk peratus. Oke, jelaskan? Oke, Cikgu ada beberapa latihan pengukuhan ini, tapi Cikgu tidak akan membincangkannya di sini. Cikgu tunjukkan 2-3 saat. Go. Oke. 1, 2, 3, 4, 5 saat. Go. Baik, kalau Anda ingin membuat latihan-latihan ini, Anda boleh pause video ini dan buat latihan lah ya. Oke. Jadi, Cikgu harap video tentang data peratus ini walaupun cukup ringkas dan cukup pendek, masih dapat membantu Anda semua ya. Oke, itu saja, bye.